Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini, tahniah kerana menonton. Ini menunjukkan bahawa awak memang berusaha untuk membaiki diri awak, menambah ilmu awak. Alhamdulillah ya. Allah suka pada orang-orang Islam yang sentiasa menambah ilmu. Sebab ada hadis katakan belajar ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat kan. So insya-Allah ataupun belajarlah hingga ke negeri China kan. So menunjukkan sebab negeri China zaman dulu sangat jauh kan. Sekarang semua mudah lah. Okay, so kita dapati first and foremost betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Make sure you have to have this book in front of you. Kita adalah dalam bab yang ke-8. Okay, I forgot to say, kalau tak subscribe, please subscribe kan. Kalau ada bab-bab yang lepas atau tak pernah tengok, ada awak tak faham kat sekolah, ujian pun dah makin dekat bulan 1, so awak boleh masuk channel saya. Subscribe senang lah masuk kan. Tak subscribe boleh cari. So masuk channel saya lagi senang nak cari. Kemudian cari bab-bab yang awak agak lemah dan dengarlah. Setiap kelas saya lebih kurang setengah jam je sains. Dengar, buka teks, tengok muka surat berapa, fahami apa pun tak faham. Okey, lepas tu kalau awak nak berusaha lebih, ada mesti eloknya ada workbook dan jawablah semua soalan-soalan. Ataupun at least dalam buku ni punya soalan-soalan di hujungnya ataupun di tengah-tengah practice formative tu cuba jawab. Kalau cuba jawab dulu, kemudian mungkin awak pause, cuba jawab, kemudian pasang balik tengok sama tak jawapannya. Kalau ada yang saya buat lah practice formative, tak semua saya buat ya. Awal-awal dulu lagi saya banyak tinggalkan sebab saya start agak lambat. Okay, so hari ni kita dah buat tentang penerakan cahaya pada kelas yang lepas. That is 9.6. Saya terangkan tentang kenapa langit kadang-kadang biru, kadang-kadang mega merah macam waktu maghrib dan sebagainya. Nama fenomena ini adalah penerakan cahaya. Dia tak ada nyerak, dia serak. Dia macam pecah-pecahkan, jadi lain arah ya. So penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya dihalang dan dipantul. Halang-pantul pula ya, ke semua arah oleh awan atau zarah-zarah udara. So kita akan dapati rajah 8.21 tentang pada waktu tengah hari biru paling banyak diserakkan. Ya, dia sudah nampak biru je langit ya. Kemudian semua arah oleh apa? Oleh molekul-molekul udara yang halus ada dalam atmosfera. So nampak biru lah tengah hari. Ya, sebab apa, dalam udara ada zarah udara, ada habuk, ada debu. Itu menyebabkan nampak atas biru je. Tapi kalau banyak sangat debu, nampak kelabu lah, bukan biru kan. Macam musim-musim jerebu ya. Waktu petang nak maghrib tengok tiba-tiba warna merah pula ya. So dia boleh dibuktikan dalam makmal ya, dalam eksperimen. So let's see page 240. Pada waktu senja, sini terangkan tentang zarah udara, habuk dan debu tu menyebabkan udara cahaya diserakkan ya. So dia sebab zarah-zarah yang terapung atas udara, kita dapati cahaya daripada matahari muncul kemerahan ya. So kita dapati cahaya paling kurang diserak pada waktu maghrib adalah seperti merah dan jingga. So akan melalui atmosfera tanpa gangguan ya. So nampak dia kemerahan. Untuk kita pun nak tahu waktu, kalau tak ada jam pun tengok waktu mega merah di langit, tahu dah maghrib dah kan. Okey, so yang cahaya macam cahaya biru yang banyak diserak hilang ya, sebab daripada lintasan cahaya, sebab yang banyak tinggal cuma merah dan jingga. So aktiviti 8.1 menerangkan tentang untuk tujuan mengkaji penyerakan cahaya. You can do this experiment. Okay, so dia suruh masukkan air dalam bikar dan letak serbuk susu. Cuba agak serbuk susu apa? Mewakili apa? Mewakili udara, zarah udara dan debu habuk kat udara. So kita dapati ada skrin putih di belakang. Fungsi tengok soalan. Fungsi penambahan serbuk susu ke dalam air adalah untuk mewakili zarah-zarah udara, debu dan habuk. Okey, 2, apakah perbezaan antara alur cahaya yang dilihat dari sisi bekas dengan di belakang bekas? Definitely it's not going to be the same. Sebab lain arah yang diserak ya. So itulah contoh penyerakan cahaya. Ada yang kemerahan untuk eksperimen ni, ada yang kebiruan sebab lain frekuensi cahaya yang pergi kan. Menyebabkan dia diserak cara lain. Okey, then ada practice formative 8.6 muka surat 241. Dia tanya mengapakah penyerakan cahaya berlaku. Okey, kalau tak ingat tengok balik belakang apa jawapan dia. Okey, then you jawab. Dan isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Cahaya biru macam mana? Okey. Kemudian B adalah cahaya merah.
Okey, ada sikit je bab ni. Kalau tak faham baca balik ataupun dengar balik. So awak akan dapat jawab. Soalan pun sikit je. Okey, kita masuk 8.7, penambahan dan penolakan cahaya. Bab pun tak susah juga. Tentang warna-warna, nampak merah, biru, kuning. So dapati warna ni bahagi kepada dua kumpulan. Warna primer, lihat bawah 8.7 yang penjelasan dia punya mukadimah tu. Okey, warna primer, warna sekunder. So bila kata warna primer, dia adalah asas. Ada 3 warna yang primer. You can look at rajah dia campur. Actually kita ada warna merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau, warna primer. Merah, biru, hijau. MBH, merah, biru, hijau. Okey, so penambahan cahaya ni kita lihat seterusnya. Apakah warna yang terbentuk apabila 2 jenis warna primer ditambah? Kalau 2 warna primer, contohnya merah dan hijau ditambah, jadi kuning pula. Okey, dia confuse dengan lukisan ya. Lukisan biasa, saya ingat lagi zaman sekolah, kalau nak melukis, nak buat pokok, daun pokok, nak guna brush untuk dot macam pokok tu, saya campurkan kuning dengan biru, dia akan jadi hijau. Itu tak sama ya. Itu sebab itu hasil daripada campuran warna untuk menyebabkan awak punya awak nak melukis tu dah ada warna apa, merah, biru, hijau, warna-warna lain tu ialah percampuran di bahan. Bukannya macam yang cahaya asal yang Allah bagi warna putih tu, ada 3 warna asas, iaitu warna merah, biru, hijau. Kemudian campur jadi warna lain. Ada 6 lagi. Ada 6 lagi. Tambah 3 lagi. Kita akan lihat dalam macam rajah 8.24. Tadi saya sebut dah, merah dengan hijau jadi warna apa? Kuning. Tapi kalau hijau dengan biru, warna dia cyan. Cakap cyan je lah. Senang bahasa Melayu, cyan. C-Y-A-N, cyan. Bahasa Melayu cyan. Ada macam, kadang-kadang warna laut ada warna macam ni sometimes kan. Dia tak hijau, tak biru. Kadang-kadang kalau ada buku ke apa ke, warna cyan ni, antara merah, antara biru dengan hijau, kadang-kadang setengah pelajar kata biru, setengah pelajar kata hijau. Sebab kita punya kemampuan melihat pun sometimes dia confuse sikit sebab dia campur dua warna. Okey, kemudian kalau merah campur biru, itu jadi magenta. Dia hampir macam ungu. Tapi bukan ungu yang biasa tu, dia macam campur, tengoklah banyak mana merah, banyak mana biru. Kalau yang color lah. Tapi kalau betul-betul dia memang nama dia magenta. Okey, so dalam subtopik penambahan cahaya tentang 2 jenis warna primer yang ditambah, jadi apa? Kita akan dapati warna-warna dihasilkan apabila 2 atau lebih warna primer. Sometimes tambah 2 je, macam rajah 8.24. Boleh tambah lain lagi, lebih. Dikenal sebagai warna sekunder. So yang primer, yang asas merah, biru, hijau. Kalau dah kuning, cyan dengan magenta, itu dah warna sekunder. Okey, warna putih pula macam mana? Campurkan ketiga-tiga warna yang asas tadi, merah, biru, hijau, dan mesti jadi putih. So, mesti menjadi putih. So, bagaimanakah cara untuk menghasilkan warna sekunder dalam kehidupan kita? Mari kita lakukan aktiviti 8.9 untuk menghasilkan warna sekunder dengan menggunakan penapis warna. So, kita akan dapati, boleh ingat tadi merah, biru, hijau asas, dan magenta, cyan, dan juga kuning. Itu warna sekunder. Now, in page 242, kita lihat aktiviti 8.9. Ini aktiviti ini adalah untuk menunjukkan penambahan warna primer. Kemudian akan jadi warna sekunder. So, bahannya you can look at rajah 8.5 boleh. Nak baca apa boleh. So, mesti buat dalam bilik gelap eksperimen ini. Dan kena ada 3 kotak sinar. 1 kotak sinar warna merah, untuk warna merah, warna biru dan warna hijau. Okey, letak depan kotak depan skrin putih. Setelah kita on kan, kita pasangkan ketiga-tiga warna ni. Kalau dia asing-asing memang merah, biru, hijau lah. Kemudian kita tindihkan macam rajah 8.29. Tiga-tiga warna tindihkan, dia akan dapat macam tadi. Apa tadi? Macam page 241 tadi, rajah 8.24. 8.24, iaitu antara merah dan hijau warna kuning, antara hijau dan biru warna cyan, dan antara biru dan merah warna magenta. Kena ingatlah warna apa asas, warna apa primer, warna apa sekunder.
Okey, dia ulang-ulang untuk tengok warna yang bercampur. Kalau try dua warna dulu boleh, campur 3 terus boleh. Okey, seterusnya kita lihat subtopik lagi, penolakan cahaya. Penolakan pula tadi adalah penambahan. So, kita tengok, kita boleh seterusnya dia kata, mengapakah kita dapat melihat warna objek legap? Legap means cahaya tak boleh tembus. Macam ni. Legap lah ni, sebab kalau saya letak cahaya depan, dia ada bayang-bayang ke depan. Kalau saya letakkan yang ni bukan legap. Sebab dia boleh nampak belakang. Nampak saya kan. So, kalau ini adalah legap. So, apa yang legap ialah benda yang menghasilkan cahaya. Apa yang legap ialah benda yang menghasilkan bayang-bayang di belakang ni bila cahaya lalu. Okey, so dia kata mengapa? Dia kita tak pernah fikir pun sama dulu. Saya lah, tak tahulah awak fikir. Kenapa tengok pisang tu kuning? Kalau dia dah masak, tak masak dia hijau. Kan? Kemudian apa kita tengok strawberry tu merah, daun dia hijau. Kan? Semua tu adalah persoalan yang kalau seorang tu berotak sains, ataupun minat ke arah sains, dia betul fikir. Kalau minat ke arah sains saja, sometimes tak terfikir, tapi bila belajar baru minat. Okey, kenapa? Sebab kita dapati warna cahaya yang sama dengan objek legap tu. Katakan saya ambil apple hijau. Okey, so yang sama warna dengan apple hijau tu ialah hijau yang pantul ke mata awak. 6 lagi warna tadi diserap. Yang hijau daripada warna spektrum tu, yang merah jingga semua tu, okey, 7 warna tu, yang warna pelangi tu, yang warna tu je dia pantul mata awak. Yang lain dia akan, ataupun dipantul, ditolakkan pada mata awak. Yang lain dia serap. That's why kita nampak benda tu kuning. Kenapa pisang tu kuning? Sebab warna kuning je masuk mata. Yang lain ditolak. Yang lain ditolak. Kenapa strawberry kanan tu merah? Sebab warna merah je masuk mata kita untuk kita lihat. Yang lain dia kena tolak. 6 lagi warna kena tolak. Kenapa daun tu hijau? Warna hijau je masuk dalam mata kita, untuk otak kita tafsirkan. Yang 6 lagi color ditolak. Okey, hal ini disebabkan oleh warna cahaya sama dengan objek legap akan dipantulkan ke mata kita, manakala warna lain akan diserap. So, fenomena ini dikenal sebagai dia tolak tu masuk, warna lain akan diserap, tak masuk lah. Fenomena ini dikenal sebagai penolakan cahaya. Dia tolak cahaya yang lain yang kita tak nampak tu. Kita nampak cahaya yang dia pun berkata apa, yang diserap, sama je cahaya diserap, lain akan ditolak oleh penglihatan kita lah. Okey, kita lihat seterusnya muka surat 243 tentang prinsip penolakan cahaya. Warna bagi objek legap bergantung pada warna cahaya yang dipantulkan pada mata kita. Dah belajar tadi kan tentang penolakan cahaya. So, objek yang berwarna primer, merah apa tadi? Merah, hijau, biru, atau hanya memantulkan cahaya yang sama warnanya sahaja dia pantul. Objek tu pantul kat mata kita, Okey, jadi yang lain tu ditolak, Dia panggil fenomena ini dikenal sebagai penolakan cahaya. So, dah diterangkan sebelah, objek hijau hanya memantulkan cahaya hijau, cahaya berwarna lain diserap. So, kita nampak benda tu hijau. So, objek yang berwarna sekunder pula ialah kuning, magenta, cyan, kan? Memantulkan cahaya yang sama warna dengannya dan juga warna primer yang membentuknya. So, that means dia jadi warna macam tu sebab ada 2 warna primer membentuk. So, dia pantulkan warna tu je lah. Macam kita lihat objek kuning tu kan. Warna apa yang dihantar? Merah dengan hijau pada mata. So, dengan kuning lah of course. Okay, dia kalau sekunder, warna tu dengan warna yang membentuk je. Yang lain kena serap. So, objek kuning memantulkan cahaya kuning, merah dan hijau. Pertindihan cahaya merah dengan hijau menyebabkan objek kelihatan kuning. So, objek putih kelihatan warna putih sebab apa? Fikir dulu. Sebab 7 warna dipantul pada mata awak, Okey, 7 warna dalam cahaya putih kerana objek putih memantulkan semua warna. Semua. Okey, so kita lihat semua warna mata tu nampak dalam gambar rajah tu. Objek putih memantulkan semua cahaya dalam cahaya putih. Semua cahaya berwarna bertindih untuk masukkan cahaya putih semula. Okey, kenapa benda tu hitam? Fikir dulu. Kalau tadi dia pantul semua, sekarang ni dia serap semua 7 warna. So, objek hitam kelihatan hitam kerana semua cahaya berwarna diserap olehnya. So, diserap, mata tengok tak nampak gelap je.
So objek hitam menyerap semua warna dalam cahaya putih. Tiada cahaya berwarna dipantulkan, oleh itu objek kita pun nampak hitam lah dia, kan? Okay, now look at page 244. 244. Dah habis dah bab ni, insyaAllah. Okay, kita lihat page 244. Biasanya penapis warna digunakan untuk memahami prinsip penolakan. Terdapat dua jenis penapis warna. Dia senang je. Yang dipantul apa, dia serap apa, itu je bab ni. That's why dapat warna tu. Tapi kita tahulah apa primer, apa sekunder, ya. So kita dapati penapis warna primer membenarkan cahaya yang sama sahaja untuk melaluinya, warna yang lain akan diserap. Manakala penapis warna sekunder membenarkan warna yang sama dan warna primer yang membentuknya, ya, sahaja untuk melaluinya, warna yang lain akan diserap. Okey, tak payah go through lah gambar tu, dah banyak kali tadi. Benda dia senang je, insyaAllah. So dia kaji kesan penapis warna primer dan penapis warna sekunder terhadap cahaya putih dan cahaya berwarna. Okay, so aktiviti 810 ni I think you can just read yourself lah. Kemudian nak isi yang ini pun dah, kalau dah hafal tentang kalau merah dengan kuning warna apa, tapi kena buat eksperimen baru tahu, ya, warna apa, ya. Merah, kuning, kemudian cahaya warna pada skrin. Merah magenta, cahaya warna pada skrin. Merah cyan macam mana, ya. I will go through in detail. Yang ni agak mudah, pada saya sangat-sangat mudah. Put your mind easy, then it's going to be easy, insyaAllah. Okay, kita lihat perbezaan antara penambahan cahaya dengan penolakan cahaya. Apa beza dia? Dah belajar dua-dua. Penambahan cahaya dan penolakan cahaya ialah dua prinsip yang tak sama, ya. Jangan ingat sama. Tolak lain, tambah lain, ya, yang berlainan. Penambahan cahaya ialah penambahan cahaya ialah campuran cahaya warna primer bagi membentuk warna sekunder. Manakala penolakan cahaya berlaku apabila objek legap memantulkan cahaya yang sama warna dengannya menyerap yang lain. So tak sama, ya, cahaya, penambahan cahaya dan penolakan cahaya. Penambahan cahaya tadi saya ulang, campur dua warna primer jadi sekunder. Kalau penolakan cahaya, objek legap pantulkan warna dia je, lain kena serap. Okay, now let's see page 246 tentang dalam kehidupan harian, contohnya, ya, penambahan cahaya dan penolakan cahaya. Yang pertama, televisyen warna. I'm sure insyaAllah most of you pernah tengok ni kat TV, ya. Kalau tengok TV biasalah. Okay, so dia ada campur-campur dan dia ada tambah, dia ada tolak. Okay, contoh dua lampu berwarna di pentas, ya. Dia macam-macam warna, ya. Dia ada campur, dia ada tambah, dia ada tolak, ya. Okey, nombor 3, lampu berwarna di stadium pun sama juga, ada tambah, ada tolak, ya. Kemudian last kali lampu berwarna di KLCC pun sama jugalah, dekat air pancut itu, kan. So you can answer 8.11, activity 8.11. Kalau nak buat, kalau rajin buat. Okey, dekat sekolah kadang-kadang cikgu suruh buat, ya. Practice formative 8.7, cuba jawab lah. Ini pada saya babnya agak mudah. So alhamdulillah kita habis bab cahaya dan optik. Kita habis bab 8, ya. So setakat ni kalau nak ulang kaji mana-mana bab 1 hingga 8, ada muka surat mana-mana dalam teks tak faham, ataupun ada bab mana-mana tak faham, boleh tengok balik. Just turn to my channel. Okay, kalau tak subscribe senang sikit nak cari lagi, kan. Okay, then cuba fahami. Dan practice formative 8 ni, kalau dah faham bab cahaya ni, cubalah jawab. Ada jawapan yang kat belakang, ada tak jawab juga, ya. So sometimes yang tak jawab tu KBKK, yang otak pink tu, kan. Soalan apa? Soalan 6, 7, 8, 9 tu semua otak pink. 5 pun otak pink. So cuba jawab lah. 10, 11, 12 pun otak pink. Okay, so tema 5 iaitu penerokaan bumi dan angkasa lepas. Actually this bab banyak orang macam tu minat. Naturally manusia suka tengok bintang, bulan, langit, nak faham apa tu galaksi dan sebagainya. Mungkin dah belajar sikit masa sekolah rendah, ya. So itu memang naturally manusia suka. Sebab setengah-setengah bangsa tu dia buat jadikan pula untuk ramal, apa-apa tengok langit, konon-konon bintang apa yang keluar, sesuai tak sesuai kahwin pasangan tu ke, ataupun nanti anaknya lahir baik ke jahat ke. Orang Islam tak, itu syirik. Kenapa syirik? Sebab kita hanya Allah yang menentukan kehidupan kita, kadar kita. Tuhan kita satu, bukannya langit, bukannya bintang, bukannya apa. Dia itu khurafat, ya. Bangsa asing yang buat, kadang boleh syirik, ya.
Sebab sometimes dia gunakan makhluk Allah yang lain, guna jin ya untuk cuba meramal-ramal apa-apa, semua jin tu kerjasama bagi nampak macam betul dan sebagainya. No. Kita kena tetap keyakinan, mantap akidah kita hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, hanya satu saja Tuhan. Tengoklah macam mana saudara kita, akidah kita yang dibantai di Timur Tengah tu kan, sebab sangat mantap keyakinannya kepada Allah. Sampai ke banyak orang-orang bukan Islam masuk Islam, dia tengok heran macam mana dia boleh tahan dengan keadaan yang dah kena bom semua, dah hancur rumah, anak mati dalam pangkuan, cucu yang mati dalam pangkuan, dia cium lagi apa dengan redha, lepaskan. Sebab kita yakin yang kita akan berjumpa lagi di syurga kalau kita masuk syurga. Itu sebab kita kena mantap akidah keimanan kita hanya Allah yang merintah, Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah menentukan mereka melalui takdir yang macam tu, dia orang redha dengan Allah. Kita tengok kita menangis ya. Ya Allah, jahatnya orang kafir. Apa yang boleh menahan orang kafir daripada berbuat terlalu zalim tu? Apa yang boleh menahan mereka? Tak ada kecuali iman. Orang Islam tak pernah lagi membunuh beramai-ramai macam tu. Pada sejarah semua pembunuhan beramai-ramai adalah dilakukan oleh orang kafir. Orang Islam tak buat. Sebab kita takut pada hari akhirat ya, balasan hari akhirat. Okay, so let's see bab tema kelima, bab 9 ni, penerokaan angkasa lepas. Kita lihat di bawah yang dalam oval tu, bentuk apa oval bujur tu, bumi membekalkan bahan fosilnya berguna kepada perkembangan sains kini. Bumi bekalkan sebab terdapat dalam bumi. Siapa yang bekalkan? Allah. Kita belajar sains, kita jangan terpengaruh sangat dengan benda yang hidup dan nampak saja. Kita kena masuk, ingat balik. That's why sains boleh meningkatkan keimanan. Kalau kita fikir ada pencipta yang mencipta bumi ni, Allah lah. So Allah yang sediakan. Ini sains dia tak banyak daripada negara barat yang atheist yang tak percaya pada Tuhan. Dia fikir yang dia nampak je lah. Hebat sangat yang nampak tu. Dia rasa hebat sangat otak dia yang boleh buat eksperimen, boleh fikir macam-macam. Dia tak tahu yang Allah jadikan dia, Allah mematikan dia. Okey, so contohnya bahan fosil amat berguna dalam bidang pengangkutan dan kehidupan harian kita. Itu minyak lah. Minyak dalam bumi ya. Gas dan minyak ya. Apakah bahan fosil? Bahan fosil daripada dalam bumi ya. Fosil pada benda yang mati zaman tu dulu berjuta-juta tahun, dia bawah tekanan haba dalam bumi, Allah buat dia bertukar bentuk. Jadi petroleum, jadi dan sebagainya lah. Jadi gas dan sebagainya. So sini dia tanya bagaimanakah rupa bentuk struktur bumi dalam perisai atmosfera. Kita belajar sains is rounded, bulat ya. Kita yakin betul lah tu. That's why Allah boleh cakap dalam Quran ada tentang pemusingan matahari keliling bumi dan sebagainya. Tapi ada orang yang dia kata bumi ni flat, bumi ni rata. Dia berjuang betul-betul, dia kata bumi rata. Kesian kumpulan ni. Dia tak belajar sains sangat kot. Atau macam mana dia boleh fikir? Dia tengok Al-Quran kata Allah hamparkan bumi ni, terus dia rasa rata. Hamparan pun pemandangan kita. Cuba di tempat tengok laut. Mula tak ada kapal tu, kemudian kapal tu makin lama makin dekat, makin besar. Apa tak ada sebelum tu? Tentulah dia bulat kat belakang. Kalau dia flat, dia nampak dia jauh lagi. Tak nampak dia datang slowly. Kesian ke orang yang fikir bumi ni macam pemadani yang dihampar. Kalau dah macam pemadani sampai ujung tu, jatuh ke mana? Tak boleh bayang. Tapi kita belajar sains, kita tahu yang bumi ni bulat. Sentiasa berpusing menyebabkan kita ada keliling matahari 365 hari. Dan kita tahu bulan pun pusing. Semua dalam penjelasan tentang bab bumi dan atmosfera ni menjelaskan apa yang kita lalui. Kalau otak kita boleh fikir, nampaklah betul lah ni. Banyaknya. Tapi ada benda-benda yang kadang negara barat dia over lah pula. Kita percaya macam dia orang naik ke bulan konon. Konon, saya kata konon kita tengok dia punya argument. Kan nak percaya tak apa, tak percaya tak apa. Nak percaya boleh, tak nak percaya tak boleh. Yang tak boleh tak nak percaya ialah akidah Islam, iaitu Tuhan kita Allah. Dan yang lain-lain lah berkaitan. Rukun Islam, rukun iman, itu tak boleh tak nak percaya. Tapi kalau dalam sains ni kata Neil Armstrong pertama pijak bulan tu, nak percaya boleh, tak percaya tak boleh. Ada argument masing-masing. Kalau kita tak sampai pun ke bulan nak buktikan. Okey, kita sendirilah maksud saya.
bagaimana struktur bumi. Dapati memang dia adalah bulat, kemudian dilapisan oleh lapisan atmosfera. Apakah proses yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi? Kita belajar semua dalam sains. Dalam geografi pun ada sikit Apakah geo bencana? Bila geo adalah tentang dalam bumi, bencana yang berlaku akibat proses perubahan dalam dalaman bumi, apakah sumber bumi dan geologi gunaan. So kita lihat seterusnya bulletin sains tentang bumi berbentuk sfera atau rata. Saya sebut sikit tadi. Let's see what it says here. Sebenarnya bumi berbentuk sfera walaupun kelihatan rata. Pada mata kita Allah buat kita nampak rata sebab kita penglihatan kita tak jauh. Apabila kita memandang ke arah laut yang membentuk satu garisan melintang, nampak laut jauh straight dia konon-konon, seolah-olah terbentang, okey, seolah-olah dihamparkan macam permadani, tapi sebenarnya hakikatnya dia bulat. Hipotesis yang mengatakan bentuk bumi ialah sfera telah dibuktikan oleh Ferdinand Magellan yang bertolak dari Sepanyol pada September 1519. Lama dah, ni 2000 lebih dah, 2023. Beliau telah menggunakan khidmat seorang penduduk Melayu Melaka sebagai penterjemah yang bernama Panglima Awang. Don't be rasa kita ni tak ada apa-apa, Barat adalah hebat. You are wrong. Banyak sejarah kita telah ditutup supaya kita tak rasa diri kita hebat, supaya kita tak melawan penjajah. Tengok, ini baru satu contoh. Panglima Awang yang nama lain dia Hendrik of Malacca. Dia telah berlayar dengan Ferdinand Magellan. Kita bersejarah lebih hebat. Kalau tengok atas-atas zaman dulu yang kita tak tahu. Zaman saya telah ditutup semua sejarah tu. Zaman saya pun dah tutup. Zaman bapa awak belajar kat sekolah dah ditutup supaya kita rasa rendah diri. Kita rasa kita Melayu ni tak hebat. Kita ikut aja cakap diorang, whatever yang diorang tu. Sebenarnya kita orang Melayu hebat, Allah bagi. Tahu tak siapa bentuk nenek kita sebenar orang Melayu? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu yang dia punya keturunan ada 3 isteri keturunan pertama tu yang jahat sekarang itu ada jugalah termasuk jahat di sana tu. Okey, dan Mak Saleh tu. Isteri kedua dia Ismail. Keturunan yang kedua melalui Ismail, Siti Hajar adalah orang Arab. Kita yang ketiga, isteri yang ketiga Konturah yang dihantar ke timur becomes us. And orang sejarah kita hebat lah. Type di YouTube, tengok sejarah Melayu. Kau tengok Profesor Dr. Saleh Yaakob tu, then you're going to be rasa dia naikkan semangat kita. Kita orang Melayu sebenarnya hebat. Kita pernah dulu pergi ke Palestin. Saya dah sebut, tak nak sebut sangat sebenarnya dalam YouTube ni, takut yang dia kena sekat semua. Okey, pernah berjuang bersama dengan kerajaan Khalifah Osmaniyah zaman dulu. Cuba kalau ada masa tak ada apa exam tak payahlah, after that dah cuti, jadi dengar je lah. Then you know that kita orang Melayu hebat. Kita boleh bangkit insya-Allah. Kalau you orang betulkan diri, jangan malas, jangan hanyut dengan apa keadaan, berjaya, jayakan diri dalam bidang ilmu, bidang agama dan sebagainya. Okay, so dapat nak semangat naikkan semangat cerita lain pula sikit tadi kan. Kita dah habis 30 minit, saya berhenti takut sains ni berat sikit dan semua tak larat kan. Tapi banyak cerita sikit hari ni, boleh tambah sikit lah masa. Okay, so nama apa tadi? Hendrik of Malacca atau Henry the Black. Sebab dia kata black pula, mungkin dia gelap sikit zaman dulu. Walaupun Magellan terbunuh di Filipina pada tahun 1521, pengembaraan beliau dan anak-anak kapal beliau mengelilingi dunia telah membuktikan bahawa bumi berbentuk sfera. Tidak, kalau dia cakap itu telah sampai ke tepi, jatuh ke mana tak jumpa. Dia pusing dunia sampai akhirnya mati dekat Filipina. Filipina, if you want to know, adalah negara Islam zaman dulu. Vietnam negara Islam. Utara-utara Kedah tu banyak kita negara Islam dulu, part of our of course Indonesia sebagainya. Tapi dengan penjajahan mereka dah tinggal kecil. In fact macam Filipina gone, jadi Kristian habis semua. Vietnam habis, semua habis. Dan learn balik sejarah, dan kita akan rasa kita hebat, dan kita boleh hebat di dunia, hebat di sisi Allah insya-Allah. Okey, pengembaraan beliau tadi dah tentang membuktikan bumi sfera habis. So kita lihat sikit at least pengenalan muka surat 256. Sistem dan struktur bumi dan 9.1 sistem dan struktur bumi.
Tanya pertamanya, tanya pernahkah anda terfikir tentang struktur bumi? Kalau sekolah tadika tak fikirlah, sekolah rendah dah mula terfikirlah sikit kan. Tambah-tambah kalau dah ada disentuh-sentuh dalam pelajaran sains. Apakah lapisan udara di atas bumi? Apa benda yang kita tak nampak di atas sampai langit tu, sampai awan ya. That's why orang Islam kalau dia boleh tengok langit sampai menitis air mata dia tu, tak akan disentuh oleh api neraka. Mata ni tu tak mesti whole body tak disentuh. It's not easy to think. That's why kita kena bina minda kita. Tengok sampai subhanallah, hebatnya. Tak ada tiang langit tu. Kita nak bina rumah ke apa ke, kemah ke, mesti ada tiang. Tak ada tiang, tak jatuh pun. Nak nanti bila Allah kata nak kiamat barulah berterbangan semua. Gunung-gunung yang kita nampak kukuh strong tu akan terbangan macam bulu-bulu terbang-terbang. Itu dah kiamat. Minta kita tak sampai tahap tu ya, sebab tak ada orang beriman masa tu dah. Okey, apakah lapisan udara di atas bumi? Apa benda dalam udara kita? Tak nampak pun, tapi kita bernafas. Tak ada udara, kita mati. Tak ada oksigen. Bagaimanakah taburan air di bumi seperti di lautan, sungai, awan dan tasik? Macam mana pula daripada air naik dari awan turun sebagai hujan? Ya? Apakah lapisan bumi dan komposisi setiap lapisan itu? Bumi pula ada lapis-lapis dalam tu. Itu sains gaji. Tapi dalam sangat tak bolehlah dia orang masuk. Banyak teori teori sains agak-agak dah dibuktikanlah daripada sains. Tapi tak siapa boleh masuk, dah mati dalam tu. Tengok lava mengalir pun dah. Tengoklah habis dimusnahkannya kan. Dalam bumi ni ada lah lapisan macam tu. Okay, mengapakah bumi sesuai untuk semua hidupan? Kenapa tak dekat? Kenapa kita tak lahir kat Marikh, kat Jupiter, kat mana-mana Venus ke? Kat Pluto ke? Pluto zaman awak tak ada dah. Zaman saya ada Pluto lagi. Kenapa? Zuhrah ke? Zuhal ke? Kan? Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen yang utama. Okey, yang ini Allah sediakan untuk kehidupan kita. Pertama, kita ada atmosfera. Udara ni sampai ke langit tu. Langit pun tak kerti sampai mana dia. Sampai habis. Kau tak belajar lagi. Biosfera, benda hidup. Manusia, haiwan, pokok. Hydrosfera, air. Okey, bio dia benda hidup. Hydro, air. Hydrosfera. Mesti ada laut, sungai, tasik, kolam dan sebagainya lah. Geosfera yang saling berhubung kait. Kita lihat gambar hidrosfera dulu belah kiri. Zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan dan juga air dan terperangkap sebagai ais ya, dekat kutub utara, kutub selatan. Di bawah tanah pun ada air. Dan seorang gali telaga ada air dan wap air dalam atmosfera. Kali kau tengok keliling kau ni ada. Tak nampak je wap air tu. Kecuali pergi naik bukit Cameron Highland ke, kemudian nampak berkabus. Tu wap air lah tu. Pergi Genting Highland ke, pergi Fraser Hill ke, nampak berkabus. Tapi dekat-dekat tak nampak, yang jauh-jauh tu nampak kan. Okey, zon batu dan tanah di atas permukaan bumi itu geosfera. Geo adalah tentang batu tanah semua tu lah. Gravity batu tanah ke dalam bumi kan. Okey, ke kanan biosfera, kita lawan arah jam ya. Zon hidupan terdiri daripada beraneka hidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan hidupan seni yang tak nampak pun. Awak tengok air kat tasik kadang jernih, kat sungai jernih. Ada benda halus sangat Allah buat dia hidup. Yang kita belajar masa form 1 yang belajar sel dulu kan. Amoeba, paramecium apa semua, kita bawah mikroskop nampak. Itu dalam udara ni pun ada, virus lah ada. Kemudian ada apa? Ada bakteria mana kita nampak. Ada hidupan seni ya, halus yang Allah buat. Naik atas atmosfera, zon udara yang meliputi permukaan bumi sampai ke langit kan. Okey, kita akan belajar muka surat 257 yang kelas yang akan datang. Thank you for watching and please subscribe kalau belum, and ajak kawan-kawan. Kalau awak macam susah juga faham seorang-seorang, ajak dengar, kumpulkan kawan-kawan group study 2-3 orang yang ramai sangat kan main. Cari group yang jenis yang memang nak usaha, nak berjaya, dan dengar, mungkin you dengar my penjelasan muka surat mana dia, bincang balik. Tengok sama tak kefahaman tu. Ataupun bila kau dengar kawan awak akan lebih ingat. Ataupun faham pula, itu tak faham. It's a good usaha ya. Moga-moga itu semua dapat pahala dan juga mendapat ilmu. So that's all for today. Thank you for watching. Subscribe and also jaga solat 5 kali sehari. Okay, kerana Allah akan itu yang akan dihisap dulu memula akhirat besok, dan kemudian taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Selagi mereka tak suruh pada maksiat, hormati guru-guru. Mudah-mudahan ilmu awak bertambah dengan hormat pada guru. Cikgu suka, cikgu doakan. Tengok
Beri kesan efek ya. Remaja lebih tua saya ingin lebih muda, mudah-mudahan cantik akhlak kita di sisi manusia, sisi Allah terutamanya. So that's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa doa, boikot dan juga sedekah pada peluang ya. Itu semua membantu saudara kita. Itu juga sebenarnya simpanan kita untuk akhirat. Kalau tak simpan nanti akhirat tak ada apa. Tak ada. Pahala banyak. Dah mati baru nak hidup balik nak bersedekah. Dah tak boleh dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.